Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anoritus. Berita utama, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandariah berkenan melawat ke Galeri Brook di Kubu Margarita dan Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Selasa. Keberangkatan tiba Raja Permaisuri Agong disambut oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datu Dr. Sabariah Putit dan Pengurus Galeri Brook Saliza Sidney. Selepas lawatan selama sejam di galeri berkenaan, Raja Permaisuri Agong berangkat melawat ke Astana Negeri Sarawak. Semasa lawatan di Astana Negeri, Raja Permaisuri Agong teruja dengan keindahan seni bina dan melawat seluruh bahagian di situ. Pada sebelah malam pula, Raja Permaisuri Agong berkenan menghadiri Majlis Santapan International Night Dinner di Hotel Grand Margarita Kuching. Majlis makan malam itu diadakan bersempena dengan persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh yang diadakan pada 11 pagi Selasa. Antara yang turut hadir ialah Penaung Institut Persekutuan Wanita Sarawak SFWI, Toh Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, Isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Toh Puan Datin Petinggi Hayati Ahmad, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Rozi Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Dr. Sabariah Putit serta Pengerusi SFWI Datuk Nohayati Ismail. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah dalam ucapan aluan beliau menjunjung kasih atas kehadiran Raja Permaisuri Agong ke persidangan ACWW kali ini yang dilihat menekankan lagi kepentingan aspek kepelbagaian ke arah mewujudkan masyarakat yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Katanya Sarawak telah menggambarkan kepelbagaian ini dengan cara terbaik sama ada dari segi sejarah, sosio budaya, geografi, bahasa, suasana politik maupun ekonomi. Other than the quality of our political and administrative leadership, which are both visionary and pragmatic, we are blessed with Sarawakians who themselves fully understand and appreciate that our collective survival in these very competitive and challenging times depends a lot on our diversity. It is the strength which gives us the courage, resource, and hope for a meaningful life. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu Sarawak kini menerajui agenda melestarikan alam sekitar melalui Blueprint Sarawak Lestari yang diumumkan oleh Premier Sarawak pada 29 Mac lepas. It will guide us, all government agencies, businesses, and communities at large in achieving the state's desired environmental sustainability goals and address concerns related to biodiversity, conservation, and natural resources management, climate change, mitigation, and adaptation, while enabling the creation of an environment enhanced with modern infrastructure in line with the country's fourth industrial revolution drive. Majlis makan malam tersebut antara lain turut diserikan dengan persembahan nyanyian serta tarian-tarian yang mempamerkan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Raja Permaisuri Agong turut berkenan menyampaikan cenderamata kepada mantan Presiden Sedunia ACWW, Datuk Ursula Goh atas sumbangan beliau sepanjang tempoh perkhidmatan bersama dengan persatuan tersebut. Laporan seterusnya, tanggungjawab untuk memperkasakan budaya integriti di Sarawak adalah tanggungjawab semua rakyat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, ia tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada jabatan dan agensi kerajaan sahaja, tetapi juga penglibatan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK dan masyarakat itu sendiri. Dalam majlis perasmian program Jelajah Integriti Siri 6 2022 bahagian Limbang di Dewan Masyarakat Sundar pada Ahad, beliau berkata kerjasama setiap masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan integriti harus ada agar segala perancangan berjalan dengan baik dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
Ujarnya sekiranya ia dilaksanakan dengan berpaksikan integriti, maka segala perancangan akan berjalan lancar. Sementara itu, dalam program sama juga, beliau telah menyerahkan pampasan projek tanah lapangan terbang baru dengan jumlah pampasan 17.1 juta ringgit. Menurutnya, penilaian ini dibuat dengan penilaian semasa yang diterima pakai mengikut kadar semasa. Selanjutnya, projek Greenbook Bright Up Kiosk akan menjadi model revolusi industri 4.0 IR 4.0 dalam usaha meningkatkan minat murid terhadap subjek dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM ke arah masyarakat 5.0 atau Society 5.0. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwiin berkata, teknologi yang terdapat dalam revolusi industri 4.0 telah berkembang dengan lebih maju menuju masyarakat 5.0. Jelasnya, dalam era baharu kini, generasi pelajar masa ini perlu bermotivasi dan berpandangan jauh untuk mengetahui matlamat dan hala tuju masyarakat 5.0. Beliau berkata demikian semasa melancarkan program Community STEM Greenbook Bright Up Kiosk di Kampung Bunga Surian pada Selasa. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Kamri Afendi, Timbalan Presiden Bahagian Surian, Caroline Cleopas Joseph, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Sektor Pembelajaran, Dr. Lesmet, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Damian Rijek dan tetamu jemputan lain. Dalam perkembangan lain, Adun Tarat itu memberitahu tender bagi projek pembinaan Pusat Sains Sarawak akan dikeluarkan pada tahun depan. Katanya setakat ini projek berkenaan masih di peringkat reka bentuk. Bagaimanapun, ujarnya, projek yang bernilai 190 juta ringgit itu dijangka siap menjelang tahun 2024. Berita seterusnya, UKAS dan Jabatan Penerangan Malaysia Japin Sarawak terus memperkukuhkan kerjasama terutamanya dari segi penyebaran maklumat berkaitan dasar terkini kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, perkongsian serta penyebaran maklumat daripada Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan penting untuk memastikan masyarakat akar umbi mengetahui dasar-dasar terkini yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan. Rombongan yang diketuai oleh Encik Jaafar, pengarah baru Penerangan Sarawak yang terdiri daripada agensi RTM bernama FINAS dan sebagainya, buat pertama kali mengadakan mesyuarat bersama kami di UKAS pada hari ini. Amat penting, perbincangannya banyak ke arah merapatkan lagi kerjasama dan perkongsian dari segi program, sinkronis dari segi pelbagai perkara antara agensi federal dan juga UKAS yang mewakili state. So ini adalah satu permulaan yang baik dan kami telah bercadang untuk mengadakan beberapa siri lagi perjumpaan dan mesyuarat, dan antara yang menarik hasil daripada perbincangan hari ini ialah cadangan untuk menubuh Majlis Media Sarawak ataupun Majlis Penerangan Sarawak, di mana majlis ini nanti mungkin akan sebagai sebuah think tank bagaimana maklumat, cara baru penyebaran maklumat, perkongsian maklumat dan berita sebagainya tentang agenda kerajaan. Sebelum itu, beliau telah mengadakan satu pertemuan bersama rombongan media yang diketuai oleh Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japin Sarawak, Jaafar Jantan. Pertemuan berlangsung kira-kira 3 jam tersebut membincangkan mengenai kerjasama antara UKAS dan Japin, terutamanya dari segi perkongsian dan penyebaran maklumat. Semasa bercakap kepada pemberita selepas pertemuan tersebut, Datuk Abdullah berkata, perbincangan kali ini merangkumi cadangan untuk mengadakan Majlis Media Sarawak ataupun Majlis Penerangan Sarawak. Dalam pada itu, Pengarah Japin Sarawak Jaafar Jantan berkata, jalinan kerjasama Japin bersama UKAS akan diperkasakan agar mesej kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat tidak kira umur. Saya rasa peranan penerangan dan juga dua agensi wakil kaum, saya kira sekiranya dapat kita kembalikan secara bersama, kita dapat orang meluaskan lagi kita punya rangkaian ataupun kita bersama-sama untuk merapatkan jurang komunikasi ataupun jurang maklumat seperti yang Datuk sebut tadi. Jurang maklumat itu penting untuk kita kecilkan supaya maklumat bisa dapat sampai kepada semua peringkat,
sama ada di peringkat bandar, belia, kuasa dan sebagainya. So ini antara perkara yang sama-sama kita melihat untuk kita synchronizekan bersama supaya program-program kita benar-benar dapat kepada sasaran yang kita target untuk kita sasar atau kita pasarkan maksud dalam sama ada isu-isu berkaitan maklumat berkaitan sama-sama kita dapat sinkronisasi kepada masyarakat umum juga itu peranan yang secara bersama dapat kita berikan, insyaAllah. Ujar beliau lagi, ia juga berperanan untuk menyelaraskan koordinasi peranan antara JAPIN dan UKAS agar pelaksanaan program-program media di Sarawak mencapai sasaran. Turut hadir pengarah UKAS Samad Junai, pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sarawak Nasrul Hakim Mat Noor, Ketua Biro Bernama Sarawak Hamdan Ismail dan pengarah Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas Borneo Muhammad Rizal Muhammad Yunus. Di Simunjan pula, projek kemudahan rehat dan rawat RNR Batang Sadong Sungai Buloh yang bernilai RM300,000 telah siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Aula Dris memberitahu, projek itu bertujuan memberi keselesaan dan keselamatan kepada orang ramai terutama pengguna jalan raya dalam menempuhi perjalanan yang jauh. Katanya projek itu telah diperuntukkan di bawah projek transformasi luar bandar RTP bagi tahun 2020 di mana ia boleh digunakan untuk beristirahat sebelum menyambung semula perjalanan masing-masing. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan dan tinjauan ke tapak projek tersebut pada Isnin. Aula menambah, kemudahan tersebut juga mampu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat dengan mereka boleh melaksanakan sebarang perniagaan makanan dan minuman. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.